Hai, selamat pagi murid-murid tahun 5 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah murid-murid, ingat pesanan cikgu ini sentiasa sila memakai pelitup muka dan menggunakan pen sanitasi tangan. Baiklah, kesihatan anda perlu diutamakan. Lebih-lebih lagi, sekarang ini kita mengalami pandemik COVID-19 yang agak serius. Baiklah murid-murid tahun 5, hari ini hari Isnin 12 Julai 2021. Anda kini bersama dengan guru bahasa Melayu anda iaitu Cikgu K. Kavita. Dan tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah petikan pemahaman. Baiklah murid-murid, seperti biasa sebelum kita melangkah kepada tajuk yang baharu, mari kita sama-sama imbas kembali tajuk yang dipelajari sebelum ini, iaitu pada hari Jumaat minggu lepas. Ada tak sesiapa daripada kalangan murid-murid tahun 5 yang masih ingat lagi tajuk yang cikgu ajar pada hari Jumaat? Kalau ingat, bagus. Sila beri tepukan untuk diri sendiri. Baiklah murid-murid tahun 5, pada minggu lepas cikgu meminta murid-murid tahun 5 untuk merakam satu video yang bertajuk aktiviti yang dilakukan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Seperti mana semua murid sedia maklum, anda sedang mengikuti pembelajaran dari rumah iaitu belajar dari rumah selama 7 minggu. Minggu ini merupakan minggu ke-7 anda semua belajar dari rumah. Jadi pelbagai aktiviti menarik yang telah anda lakukan sepanjang belajar dari rumah ini. Cikgu meminta anda semua merakam aktiviti tersebut dalam bahasa Melayu. Jadi di sini cikgu ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua murid yang berjaya menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Baiklah. Hari ini, murid-murid akan bercerita tentang, hari ini, tajuk yang akan anda semua belajar, biasanya cikgu akan beritahu. Tetapi pada hari ini, cikgu tidak akan memberitahu tajuk yang akan anda semua belajar pada hari ini. Anda perlu mencari tajuknya dengan sendiri. Bagaimana? Sila lihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti dan apakah yang anda faham tentang gambar yang ditunjukkan. Jom kita lihat sama-sama. Ini gambarnya. Apa ini cikgu? Macam pernah nampak je. Inilah ramai murid yang fikir apa nama bangunan ini. Bangunan ini terletak di mana? Terdapat pelbagai soalan dalam diri ataupun dalam minda anda semua. Baiklah murid-murid, bangunan ini dinamakan sebagai Menara Condong. Apa? Menara Condong. Condong maksudnya sengit. Bangunan itu, kalau anda lihat gambar bangunan yang cikgu tunjukkan tadi, bangunan itu tidak lurus. Bangunan itu sebenarnya sengit. Sebab itu bangunan ini dinamakan sebagai Menara Condong. Baik. Sila dengar petikan yang dibaca oleh cikgu. Sekarang cikgu akan membaca teks berkaitan Menara Condong. Jadi murid-murid sila sediakan ataupun sila keluarkan modul bahasa Melayu yang telah cikgu edarkan. Anda boleh membaca teks ini bersama dengan cikgu. Dan anda juga dinasihatkan supaya mengeluarkan pensel bagi menggariskan maklumat-maklumat penting yang cikgu sebutkan sebentar lagi. Menara Condong. Menara Condong merupakan sebuah menara jam yang terletak di Teluk Intan, Perak. Menara ini unik kerana menyerupai Menara Pisa yang terletak di Itali. Menara ini telah dibina pada tahun 1885. Ketinggian menara ini pula 85 kaki. Menara ini mempunyai
110 anak tangga. Selain itu, menara ini juga dilengkapi dengan jam besar. Dahulunya, menara ini merupakan takungan air sebelum adanya tangki air di Cangkat Jong. Kini, menara ini hanya menjadi pusat pelancongan bagi menarik pelancong datang mengunjungi Bandar Teluk Intan. Bahagian bawah menara ini dihiasi dengan landscape yang indah seperti pasu bunga, lantai marmar dan kerusi rehat. Menara ini mendapat julukan Menara Condong kedua di dunia selepas Menara Pisa. Baiklah murid-murid, ini adalah maklumat penting tentang Menara Condong. Sekarang, cikgu akan memberitahu maklumat-maklumat penting tentang teks ini. Murid-murid, sila keluarkan pensel dan gariskan maklumat penting ini supaya memudahkan anda semua menjawab soalan pemahaman. Yang pertama, sekarang kita membaca teks tentang apa? Tentang Menara Condong. Condong ialah sengit. Dia tidak lurus, sengit. Apa lagi maklumat penting? Ya, bangunan ini ataupun menara ini terletak di negeri mana? Di negeri Perak. Negeri yang menjadi jiran kepada kita. Kita tinggal di negeri Selangor dan Perak ialah negeri jiran kita. Menara ini unik. Kenapa menara ini dikatakan unik? Unik maksudnya ada sesuatu boleh kita katakan sebagai keistimewaan yang ada pada bangunan ini ataupun menara ini tidak ada pada menara ataupun bangunan lain, iaitu ianya menyerupai, maksudnya sama. Bangunan ini sama seperti Menara Pisa yang terletak di Itali. Jadi menara ini sama dengan satu menara yang terletak di negara Itali, iaitu namanya Menara Pisa. Nanti cikgu akan tunjukkan gambar Menara Pisa. Okey. Baiklah, menara ini telah dibina pada tahun bila? Dibina pada tahun 1885. Okey. Yang seterusnya, ketinggian menara ini pula 85 kaki. Dan menara ini mempunyai 110 anak tangga. Dan menara ini juga dilengkapi dengan jam besar. Ada satu jam besar. Baiklah, sebelum ini pada awalnya, pada dahulunya menara ini sebenarnya merupakan takungan air. Takungan air sebelum adanya tangki air di Cangkat Jong. Cangkat Jong ialah satu kawasan yang terletak di Teluk Intan, berhampiran dengan Teluk Intan. Jadi, pada awalnya, pada permulaannya, tujuan menara ini adalah sebagai takungan air. Ia berfungsi sebagai tangki air. Manakala pada masa sekarang, pada masa kini, ianya menjadi pusat pelancongan yang menarik pelancong-pelancong dari luar negara dan juga dari dalam negara. Baiklah, jika anda lihat kawasan Menara Condong ini, di bawah kawasan Menara Condong ini dihiasai dengan landscape yang cantik. Ada pasu bunga, lantai marmar dan kerusi rehat. Menara ini mendapat julukan menara selepas Menara Condong Pisa. Ini adalah Menara Condong Pisa di Itali. Baiklah, sama kan? Lebih kurang sama sebab apa? Kedua-dua menara ini condong. Seperti yang cikgu katakan tadi, kedua-dua menara ini condong ke kiri ke kanan, anda boleh lihat, dan tidak lurus. Sebab itu dipanggil sebagai menara condong.
Baiklah murid-murid, sekarang tiba masanya cikgu menjelaskan tentang tugasan hari ini. Tugasan hari ini ialah anda perlu membaca teks dan menghantar video. Semua murid kecuali Sudarsan dan Sandhya perlu membaca teks ini dan menghantar video bacaan kepada cikgu. Itu adalah kerja pertama. Yang kedua, semua murid perlu melengkapkan jadual berdasarkan teks tentang Menara Condong. Anda perlu merujuk petikan Menara Condong dan melengkapkan teks dalam bentuk jadual berpandukan teks Menara Condong tersebut. Jadi, anda mempunyai 2 tugasan. Petikan ini pula perlu dibaca oleh Sudarsan dan Sandhya. Pen, ros. Ini pen, ros. Pen, ros warna biru. Ros beli pen di kedai babu. Ros pergi ke pekan naik bas. Ros masukkan pen dalam beg. Jadi ini adalah maklumat penting. Pen siapa? Pen ros. Warna apa? Warna biru. Beli di mana? Beli di kedai babu. Dan pergi ke pekan naik apa? Naik bas. Masukkan pen ke mana? Ke dalam beg. Baik, tugasan untuk Sudarsan dan Sandhya pula. Anda perlu membaca teks yang bertajuk Pen Ros. Rakam video bacaan dan hantar kepada cikgu seperti biasa. Yang kedua, anda perlu menjawab soalan pemahaman teks tentang Pen Ros. Jadi anda boleh merujuk modul yang cikgu edarkan. Semua latihan adalah berdasarkan modul yang cikgu edarkan. Baiklah murid-murid, di sini pesanan cikgu hanya satu sahaja. Kita di negara kita terdapat pelbagai tempat ataupun bangunan yang menjadi tarikan pelancong. Contohnya seperti yang kita belajar hari ini, Menara Condong. Apa yang perlu kita lakukan? Contohnya sebagai murid-murid, apa yang boleh anda lakukan? Apabila anda melawat ke tempat-tempat menarik seperti ini, terutamanya di dalam negara kita, anda perlu menjaga apa? Menjaga kebersihan tempat-tempat ini. Anda perlu menjaga dengan cara yang macam mana? Anda perlu membuang sampah di tempat yang disediakan. Kita sebagai murid, anda semua sebagai murid, cikgu sebagai orang yang dewasa, tanggungjawab kita adalah menjaga kebersihan tempat-tempat menarik seperti ini. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan tempat-tempat seperti ini? Sebab tempat ini adalah tempat yang menjadi tarikan pelancong. Apabila pelancong datang dari luar negara, mereka akan datang melawat ke tempat yang menarik seperti ini. Jadi inilah identiti negara kita. Kita perlu menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya rakyat yang mengutamakan kebersihan. Dan kita juga perlu menjaga dan kalau boleh kita perlu melawat tempat-tempat seperti ini. Cikgu faham sekarang ini negara kita mengalami isu pandemik COVID-19. Jadi kita semua terpaksa berada di rumah. Kita tidak dapat keluar atau melawat ke mana-mana. Tetapi harapan cikgu situasi ini tidak akan berkekalan. Jadi apabila pada masa akan datang kita keluar dan kita pergi melawat tempat-tempat yang istimewa seperti ini, ingat murid-murid, anda perlu menjaga kebersihan tempat ini. Ini adalah pesanan cikgu. Baiklah, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu berharap anda semua jelas dan akan mendengar nasihat cikgu. Akhir sekali cikgu ada beri nasihat, anda semua dengar. Dan jika anda masih mempunyai sebarang masalah atau kurang faham tentang tajuk yang cikgu terangkan pada hari ini, anda boleh bertanya kepada cikgu.
Cikgu Kavita sentiasa bersedia untuk membantu anda semua. Sekian, terima kasih.